kembali bersama dengan saya Alta dan juga Hafizal dari Foya IBC Angkasa Puri. Anda sedang menonton Majlis India Peringkat Kumpulan Jaga Futsal RTM musim kedua. Kan Hafizal? Ya, saya. Alright. Saat-saat yang kita nanti-nantikan dan seperti Atta beritahu tadi ya Hafizal, Ya. antara format yang terbaru untuk tahun ini ya. Badan kita dah adakan musim pertama pada tahun lepas di mana peringkat umur yang dibenarkan RTM musim yang pertama ialah dari umur 18 hingga 30 tahun. Tapi pada tahun ini diterhadkan sedikit dari 17 hingga 25 tahun. Kenapa Mungkin akan ada satu perubahan ingin dilakukan bukan saja dari pihak RTM, malah dari kerjasama atau pandangan yang diberikan oleh FAM sendiri mungkin juga membuatkan format ini diubah. Mungkin pada musim depan akan ada saingan untuk golongan-golongan bekas-bekas pemain yang dapat kita kumpulkan sekaligus dapat mengeratkan kembali, dapat membantu kepada golongan-golongan muda ini untuk mengenali siapakah nama-nama yang telah berjaya mengangkat martabat bola sepak negara di peringkat antarabangsa. Baiklah, bersama saya pada ketika ini adalah yang berbahagia Datuk Azmi Ali, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Perdagangan Malaysia. Terima kasih Datuk sudi bersama kami pada acara pengundian ini. Jadi Datuk melihat musim pertama dengan 12 pemain diserapkan ke pasukan kebangsaan berpunca dari Jago Futsal RTM edisi yang pertama. Jadi komen Datuk. Saya banggalah pada aku yang terdapat betul-betul bakat-bakat dalam sukan futsal ini. Seperti kita ketahui, sukan futsal merupakan satu sukan yang diminati ramai oleh anak-anak muda sekarang dan saya lihat even anak saya sendiri pun kalau tengah malam dia akan pergi ke stadium futsal untuk bermain futsal almost every day. Itu menunjukkan betapa minatnya anak-anak muda terhadap sukan ini. So RTM telah menolak langkah yang baik untuk mengenengahkan pemain futsal yang berjaya dicungkil dalam seri yang lepas. So far terdapat 12 orang pemain yang dapat diketengahkan dalam national team kita. So, InsyaAllah untuk musim kedua ini kita akan dapat lebih ramai lagi pemain-pemain futsal yang berkebolehan. Baik, terima kasih Datuk. Demikian tadi yang berbahagia Datuk Azmi Ali, Timbalan Ketua Kementerian Penerangan bagi pengurusan mengatakan tentang usaha yang telah dilakukan dengan 12 pemain berada dalam skuad kebangsaan musim lalu dan kita mengharapkan untuk musim-musim berikutnya akan ada bertambah. Dan bersama saya adalah saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi, tak perlu diketengahkan lagi kerana bos futsal Malaysia iaitu Encik Hamidin Muhammad Amin yang kini dalam proses untuk mencari ataupun mengetengahkan bakat-bakat baru kerana penjelajahan telah bermula. Bukan sahaja Jaga Futsal RTM, malah kejohanan-kejohanan yang mendapat sanction daripada FM telah dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi Encik Hamidin, sihat? Sihat. Jadi selepas musim yang pertama dengan 12, difahamkan 6 masih lagi berada dalam skuad kebangsaan. Sebagai pengurus pasukan futsal kebangsaan dan pengurusi jawatankuasa futsal dan bola sepak pantai kebangsaan, anda melihat usaha yang dilakukan oleh RTM ini? Sudah tentu bagi pihak FM ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana salah satu agensi yang telah cuba membuat sesuatu futsal ini terus berkembang. Dan kita melihat futsal ini setelah kita mendapat pingat perak di Korat pada tahun lepas, pasukan kebangsaan lelaki kita, dan kita akan terus untuk memastikan ranking kita di Asia di tempat 10 ini perlu dikekalkan. Dan seperti mana di dalam mesyuarat saya semalam di mesyuarat futsal bola sepak pantai di Johor Bahru, kita nakkan futsal ini terus kekal di ranking ni dan terus untuk membuat sesuatu yang lebih terbaik kerana kita tidak mampu untuk kita untuk mengekalkan seperti bola sepak. Kerana kalau macam itu pasukan yang lain seperti Vietnam dan Indonesia akan terus bersaing dengan kita sekarang yang lebih hebat. Baik, untuk makluman semua juga, di Thailand pada ketika ini telah ada pemain-pemain import dari Uzbekistan yang menghiasi saingan Liga Futsal Thailand. Di Iran, mereka mempunyai satu saluran televisyen khas untuk futsal. Jadi senario ini anda melihat, Encik Hamidin? Kalau kita melihat Thailand ni adalah ranking ke-8 dunia dan juga Asia di tangga kedua di bawah Iran. Thailand ni telah Liga Futsal profesional telah wujud 20 tahun yang lepas dan hampir 5 tahun lepas telah wujud siaran futsal di negara Thailand. Jadi kita perlu ke arah tersebut. Kalau kita inginkan futsal kita
terus ke arah 100% profesional dan kita berharap seperti RTM yang membantu secara tak langsung kepada FM untuk menambah lagi pemain-pemain yang baru ataupun pemain muda. Seperti yang kita lihat pada musim ini di antara umur 18 hingga 25, saya ingat satu keputusan yang baik supaya kita dapat menimba banyak pemain baru. Jadi kita harap benda ini akan berterusan lagi. Jadi ini bukan usaha sia-sia sebenarnya. Tidak. Usaha yang saya rasa yang bagus dan tepat pada masa ini. Terima kasih Cik Hamidin. Demikian tadi temu bual saya bersama dengan Cik Hamidin Muhammad Amin, pengurusi Jawatankuasa Futsal Kebangsaan Bola Sepak Pantai, apa lagi? Setiausaha Persatuan Bola Sepak Selangor. Dia sekarang ni senyum sikitlah sebab Selangor sini telah menang. Ada yang kata ini baru permulaan, ini baru 3 perlawanan. Tapi semalam di Stadium Shah Alam hampir 25,000 orang menyaksikan pertembungan di antara pasukan Negeri Sembilan dan juga Selangor. Jadi antara orang yang paling senyum, paling gembira pastinya orang di sebelah saya tadi, iaitu Cik Hamidin Muhammad Amin. Baiklah, kita kembali bersama dengan Akhtar. Ada seorang lagi yang senyumnya amatlah manis sekali. Ya. Di meja datuk-datuk kita itulah kan, yang berbahagia Puan Rokiah Nurmah Ramli selaku pengarah penerbitan TV. Nak tanyalah kepada Puan Rokiah kan, cantik tak baju Akhtar pakai hari ini? Baju Figos. Sebab kita dua je gadis yang pakai, selain daripada di sebelah saya ni, di mana kita akan menyaksikan sebentar saja lagi. Okey, antara kumpulan-kumpulan yang akan dipilih dan diletakkan berdasarkan 4 kumpulan, di mana 16 pasukan akan dipilih, termasuk 2 jemputan yang akan kita ketahui pada hari pertama perlawanan peringkat kebangsaan Jago Futsal ITM musim kedua, iaitu pada 14 Februari 2009. Dah bersedia Hafizal? Ya. Okey. Saya dah bersedia. Jadi Baik, siapakah yang kita nak jemput dulu? ini yang kita nanti-nantikan, ini yang kita tunggu-tunggukan untuk cabutan yang akan menentukan bagaimana hala tuju, bagaimana kedudukan mereka untuk musim baru ini. Baiklah, majlis dengan itu segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Azmi Ali, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Penerangan Malaysia, dan juga yang berbahagia Encik Hamidin Muhammad Amin, pengurusi futsal dan bola sepak pantai kebangsaan, untuk memulakan undian yang pastinya cukup menebarkan. Dimulakan dengan yang berbahagia Datuk Azmi Ali yang akan membuat cabutan untuk pasukan ataupun kumpulan terlebih dahulu untuk yang berbahagia Datuk Azmi Ali. Silakan Datuk. 16 cabutan kesemuanya, kita mulakan dengan negeri. Encik Hamidin dan Datuk. Dan untuk makluman, kumpulan A, B, C dan juga D, mereka mempunyai 4 pasukan pilihan yang akan diletakkan secara automatik, namun kedudukan mereka sahaja yang akan menjadi tumpuan. Baiklah, Terengganu, pasukan pilihan yang dicabut oleh Encik Untuk Hamidin. kumpulan A1. Jadi A1 kita ada Terengganu. Encik Hamidin akan membuat undian yang kedua. Okey, untuk pasukan dari negeri mana pula? Kuala Lumpur, pemenang tempat ketiga. Pada tahun 2008 untuk musim pertama, Ya. di kumpulan pilihan C1. C1 Kuala Lumpur. Jadi Encik Hamidin, kalau boleh kita pusing-pusingkan sikit Encik Hamidin. Pusingkan lagi. Negeri ataupun pasukan dari Selangor, Selangor. tahniah diucapkan. Juara. Tahniah. Juara bertahan diundi kalau B1. Jadi sebarang masalah berlaku, Encik Omar tolong salahkan Encik Hamidin sebab dia yang membuat cabutan ke atas pasukan Selangor. B1. seterusnya Pastinya Pahang pasukan antara keempat. pasukan pilihan. Ya, Pahang diletakkan di kedudukan D1 untuk pasukan Pahang.